jangan tak dihirau. Gusar esok kesaran si rimau. Anak didik harusnya dirisau. Gusar esok engkau yang dipisah. Dulu tunggu diturut balik. Dulu diam sekarang celik. Dulu tahu waktu balik. Dulu diam sekarang cerdik. Nak dilenturnya bulu pria dari rebungnya. Kelak pasti mereka kan terjaga akhlaknya. Nak dibentukkan tubuh bukan dari bentuknya. Susun atur mereka sebelum kenal dunia. Habis main di tanah sebelum senja ke rumah. Takut nanti tersalah bawa pulang masalah. Tak indah yang sekarang. Cakap jangan sebarang. Elok awal dilarang untuk kau jadi orang. Dulu tunggu diturut balik. Dulu diam sekarang celik. Dulu tahu waktu balik. Dulu diam sekarang cerdik. Satu, hendak berjaya mendadak jangan. Pastikan jika malu bertanya sesat jalan. Biar lapar sehari asalkan kenyang bertahun. Biar bergerut dahi asalkan minda beralun. Kedua semua nasihat campur tua. Ketua perlu jua nasihat sampai tua. Masuk semua benua pelusuk dalam luar. Hormat tanpa bersua walau darah sempua. Liga lain liga lain cara. Elaga liga dalam rasa media masa. Dahulu kena lidah badan kan binasa. Sekarang kena mata jemari berbicara. Cara bicara yang keempat semua telinga harus teka. Nenek moyang yang nasihat majoriti ramai leka. Terlena dibuai mimpi dek dunia cereka. Hanyut dihempas ombak tinggi gah lupa mereka. Lima, usah dikira kanan kiri. Cermin untuk diri. Kena hidup tiada siri. Kena hidup tiada sisi. Bila hati mula hitam lupakan kisah silam. Nilap usah disiram. Ku siram yang keenam biar mekar dalam hati. Ingati putus urat dan tenaga urat besi. Korbannya bukan calan tak hilang dimakan hari. Bajakan jasa-jasa mereka dengan budi-budi. Bibir jangan tak dihirau. Gusar esok kesaran si rimau. Anak didik harusnya dirisau. Gusar esok engkau yang dipisah. Dulu tunggu diturut balik. Dulu diam sekarang celik. Dulu diam sekarang cerdik. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera khusus buat warga pendidik di Malaysia. Saya Khairul Nizal bin Abu Bakar, Guru Besar SK Taman Medan Petaling Jaya Selangor, ingin merakamkan ucapan selamat menyambut Hari Guru sesi 2021 kepada semua warga pendidik di Malaysia. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Wahai warga pendidik, jadilah insan yang berkualiti, kerana sesungguhnya insan yang berkualiti itu adalah insan yang berbakti kepada insan lain. Selamat Hari Guru semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Hasif dari SK Taman Medan Petaling Jaya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga guru, tidak kira di mana anda berada. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kami wakil murid SK Taman Medan mengucapkan selamat Hari Guru
Okey, terima kasih Cikgu. Itu satu ungkapan yang tetap akan kita berikan, kita ungkapkan kepada semua tenaga pendidik bersama dengan ini hari istimewa. Bukanlah maksudnya hari-hari lain tu kita tak raikan, tapi hari ini sangat istimewa kepada semua warga pendidik. Kembali bersama kami di Didik TV untuk program khas Sampaikan Terima Kasih Cikgu. Yep. Okey Abang Hanif, kita di studio ni bukan hanya ada kita berdua saja. Tadi kita dah interview temu bual dengan Menteri Kanan Datuk Dr. Razi Jidin. Kali ini kita bawakan juga cikgu yang sangat istimewa kerana beliau telah memenangi banyak sangat anugerah-anugerah. Bukan saja dalam Malaysia tetapi membawa juga nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dunia punya award ni yang diterima. Cara awak cakap banyak tu memang banyak betul. Banyak betul tu. Jadi bersama dengan kami di studio Dr. Lee Soim. Hai doktor, apa khabar? Khabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Panggil cikgu boleh? Boleh. Sebab panggilan cikgu tu akan tetap melekat sampai okay, tapi sebelum kita teruskan nanti dulu, sebelum kita teruskan perkongsian kita ni, saya nak jadi inspektor kat sini untuk memastikan bahawa SOP kita jaga. Tadi pun setia maklum memang kita datang semua pakai mask semua, tapi biasa cikgu kita sebagai langkah berjaga-jaga, saya dah jadi tukang ni dah ni. Bagi hand sanitizer dah ni. Sekali lagi cikgu ya. Boleh sebab di kelas pun memang macam ni cikgu ya. Yes. Kita budayakan norma baharu. Ini dah jadi macam norma kebiasaan kita sekarang dah ni. Cikgu sihat? Sihat. Terima kasih kerana sudi bersama kami di hari Ahad ini, hari untuk kita meraihkan cikgu-cikgu. Bagaimana sebenarnya setiap tahun menyambut Hari Guru sebagai seorang warga pendidik ni? Apa perasaan sebenar setiap kali tanggal 16 Mei ni cikgu? 16 Mei ni adalah hari yang memang menjadi kebanggaan kepada semua warga guru lah. Sebab inilah hari yang kita boleh pakai cantik-cantik. Boleh pakai cantik-cantik? Ya, hari itulah kita nak jadi macam, kalau perempuan tu macam model. Pemaisuri kan. Pemaisuri sehari lah. Pemaisuri sehari. Lepas tu lalu Siti murid berkata Happy Teachers Day, Happy Teachers Day. Dan kita juga sama-sama kita mengucapkanlah hari selamat Hari Guru, Happy Teachers Day kepada rakan-rakan kita dan juga bekas guru kita. Cikgu pun memberi ucapan kepada bekas guru juga. Sama-sama kena bersemangat. Betul. Dan hari ini cikgu bersama dengan kita di studio sebab nak berkongsikan cerita bagaimana beliau menang banyak sangat anugerah, terutama sekali di luar negara kan. Dan saya dimaklumkan baru-baru ni juga dia menang anugerah dan satu kad hari raya telah menjadi tular ataupun viral yang dibuat sendiri oleh anak murid cikgu. Sebab cikgu mengajar subjek kimia. Jadi macam mana kad hari raya tu boleh jadi viral? Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit kisahnya. Sebenarnya kad itu bagi saya nampak macam biasalah, tetapi ada sedikit luar biasa. Biasa orang buat kad tulis perkataan biasa saja, tetapi kad yang dihasilkan oleh anak murid saya panggil anak murid saya yang kemis. So saya yang kemis. Saya ni kemis. Jadi anak murid saya yang kemis lah. Saintis macam yang saintis muda lah. Saya kata boleh tak saya katalah saya nak buat satu pertandingan. Okey, anda semua buat satu kad ucapan hari raya. Tak kiralah kaum Cina ke India ke Melayu ke, kita sama-sama rakyat Malaysia, kita menghargai perayaan walaupun itu bukan agama kita ya. Jadi saya kata kad itu perlu dibuat menggunakan sekurang-kurangnya 4 simbol unsur kimia. So unsur kimia itu sebenarnya adalah satu bahagian ataupun tajuk bab 4 lah, tingkatan 4, iaitu tentang jadwal berkala unsur. Jadi sebab sekarang saya sedang mengajar tajuk ini, jadi saya gunakan dia lah. Jadi sebenarnya nak menarik minat supaya belajar tajuk ini. So dalam kad itu saya bagi juga kebebasan sebab pelajar-pelajar ni ada yang minat PowerPoint, ada yang minat Google Slide, Canva dan sebagainya. Saya kata guna apa-apa saja apps yang kamu pandai. Masukkan avatar sekali. Saya tak nak murid saya guna gambar sendiri. Sebab nak jaga digital citizenship supaya cyber security itu, keselamatan anak murid. So saya kata gunakanlah avatar kan. Sekarang kan famous avatar. So pelajar saya ciptalah kad itu dengan menggunakan avatar. Lepas tu gunakan simbol unsur kimia. Lepas tu ada yang masukkan muzik. Lepas tu ada yang ada animasi, sangat cantik, sangat menariklah. Jadi saya pun hantarlah kepada kawan-kawan dan grup-grup yang saya ada. Dan saya juga cubalah hantar kepada YB Menteri, Dr. Razi. Lepas tu beliau, saya sangat terusjalah, beliau pun terus postkan kad ucapan yang dibuat oleh video ya. Saya buat
selepas pelajar saya hantar, saya minta lagi pelajar yang lain buatkan video. Saya kata why not kita kumpulkan semua kad ini, kita akan jadikan satu video ucapan Hari Raya sebab tahun ini semua orang tak dapat balik kampung kan. Jadi why not kita buat satu perayaan ataupun kad ucapan digital berunsur kimia yang luar biasa. Nombor baru. Cop. Ini ke kadnya? Kadnya, okey. Kalau cikgu boleh tunjukkan? Kalau kadnya yang atas ni, bahagian atas ini. Okey. Yang bahagian atas ini, ya. Yang ini pun juga, ini adalah unsur jadual berkala yang saya maksudkan itu. Jadi pelajar-pelajar saya, dia ambilkanlah contoh ini. Contohnya selamat. SE. SE itu adalah satu nama unsur. Lepas tu dia ada H. H itulah unsur hidrogen. Okey. Jadi hidrogen ya. Jangan tanya saya. Di sini ya, kita paksa pelajarlah supaya berfikir secara kreatif dan kreatif. Okey. Jadi sangat ya. Yes. Ya. So itulah, ada yang guna masjid, ada yang guna bunga api. Okey. Saya suka sebab cikgu pun menggabungkan elemen digital tadi, avatar, kemudian ada muzik, ada elemen-elemen lain diberikan kebebasan sebab cikgu kimia ni dahsyat ni. Jarang ada cikgu kimia yang jadi ramai saya tengoklah, saya baca dalam FB YB dan juga FB saya, ramai yang kata ini memang luar biasalah, macam first time orang tak pernah buat kad raya macam ni. Lepas tu saya tengok, saya masukkan upload dalam YouTube saya. Lepas tu tiba-tiba saya tengok sekarang ni dah 2008. Jadi kalau saya menyuruh lagi lah siapa yang sekarang masih ada mood nak merayakan Hari Raya Aidilfitri ni kan. Jadi bagi sesiapa yang masih belum tengok video itu, pergilah tonton video ini. Boleh saksikan ya. Setiap kali saya buka video tu saya senyum saja, saya gembira saja. Gampang. Macam mana cikgu begitu bangga dengan anak murid ni kan? Yes. Betul tu. Dan yang lebih membanggakan macam cikgu katakan tadi, bila YBMK kita pun repost semula di Facebook beliau kan. Dan mungkin ramai yang tak tahu Cikgu Lee adalah merupakan salah seorang penerima Global Teachers Award pada tahun 2019. Saya dah sangat kagum dah ni, tapi mungkin cikgu boleh kongsikan juga berkenaan dengan bagaimana untuk sebagai seorang cikgu, saya percaya bukan anugerah yang dikejar kan. Kita tak pernah kejar anugerah, tapi apabila dihargai sebegini, apa yang melayakkan cikgu menerima penghargaan tersebut? Mungkin cikgu boleh ceritakan sebagai inspirasi kepada semua orang? Ya, okey. Terlebih dahulu saya ingin membetulkan satu statement lah. Ya, seperti mana yang Anif kata tadi, kita tidak mengajar sebagai guru, kita bekerja bukan nak mengejar anugerah. Okey, itu bukan konsep saya. Bagi saya, apa yang kita buat itu akan dapatlah dia punya balasannya. Jadi contohnya seperti yang kalau tuan-tuan melihat di sini, depan tu ada satu medal K. Hajar Awards. Yang mana satu? Yang ini. K. Hajar Awards ini saya dapat pada tahun 2016. Iaitu titlenya ialah The First Place Best Science Teacher in Southeast Asia. Wow. Semula? Besar tu. First place tau. First place, the best science teacher in Southeast Asia. Pada tahun 2016. Wow. Okey, yang ini dia ada 3 tempat lah, 1, 2, 3. Jadi itu first time itu Kitab Simeo Indonesia buat. Jadi saya terpilih oleh KPM untuk mewakili Malaysia bagi menyertai pertandingan inilah. Jadi ramai yang tanya macam mana nak datang bersifu dengan saya lah, macam mana boleh dapat award sini. Saya kata benda ini bukan kita boleh dapat sehari semalam. Okey. Apabila pada masa saya dicalonkan untuk pergi mewakili Malaysia, mereka lihat sumbangan dan juga penglibatan saya selama 10 tahun sebelum 2016. Kalau benda-benda itu saya tidak buat, jadi saya tidak adalah koleksi saya. Okey. Wow, perjalanan tu panjang. Ya, panjang. Bukan satu malam tiba-tiba dapat masa saya menang buat kan? itu, sebab saya fikirkan saya suka bawa pelajar saya pergi pertandingan, sama ada co-curriculum ke ataupun co-akademik di luar bilik darjah. Sebab saya dapati aktiviti di luar bilik ajar itu sebenarnya lagi mencabar. Lagi kita boleh menggalakkan kemahiran 4C ataupun 4K itu. Ya, komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan sebagainya itu. Jadi itu adalah kerja buat saya. Saya kata kerja buat saya dan saya buat dengan penuh kasih sayanglah. Dan juga saya selalu pegang konsep iaitu do what you love what you do. Ya, betul. Apa yang kita buat tu kita kena sayang, kena suka. Kalau dipaksa-paksa kita akan buat tetapi sambil lewa saja. Tak ikhlas lah kalau tak ikhlas. dipaksa kan. Ini kata lain berguru demi ilmu tadi itulah. Ilmu tu datang yang pertamanya dulu.
Kemudian barulah pegangan seni akan menyusul. Yes. Cikgu mungkin juga boleh memberikan sedikit tips kepada cikgu-cikgu yang lain ataupun anak murid yang sedang menonton ini. Saya percaya anak murid Cikgu Uli pun sedang menonton ini. Ya. Pengalaman 31 tahun di dalam pendidikan ini, mungkin apa sebenarnya yang Cikgu lihat di zaman sekarang ini perlu diberikan lebih perhatian untuk menjadi seorang pendidik yang berjaya? Okey, bagi saya nak kekal ya ataupun masih tabah sebagai inspirasi seorang guru selama 31 tahun itu bukan satu kerja yang ataupun satu benda yang kita lihat begitu senang ya. Ramai rakan-rakan tak tahan dah bersara lebih awal ya, batch saya dah ramai yang bersara. Tapi saya juga kagum dengan diri sendiri ya, sebab ramai kawan yang selalu mesej saya kata sama ada rakan yang cikgu-cikgu muda ataupun cikgu yang sebayan saya kata memang dapat inspirasi. Macam mana? Apa rahsianya you boleh kekal cemerlang sentiasa saja? Setiap tahun memang ada saja pencapaian. Bukan saya tapi murid-murid saya juga cemerlang. Ya. Jadi saya kata, pendek kata, seperti mana yang saya katakanlah, do what you love, love what you do. Dan kita mesti buat sesuatu itu dengan penuh perasaan dan kita perlu ada satu kepuasan lah. Ya? Dan saya selalu kata, kita jangan buat kerja, orang kata jangan buat di luar kotak. Saya kata, lebih baik kita buat tanpa kotak. Kalau tak ada kotak, jadi kalau rumah kita kan tak ada partition, jadi ruang rumah kita jadi luas. Betul. Jadi fikiran kita lebih luas. Jadi lagi satu ialah saya nak kongsi ialah saya tidak sentiasa berada dalam zon selesa. Jadi seperti mana yang kita tahu berlakunya COVID-19 pandemik ini sejak Mac lalu, banyak liku-liku yang kita hadapi. Jadi walaupun itu merupakan satu masalah ya bagi cikgu ya, contohnya bagi saya tahun lepas 30 tahun mengajar, saya memang tak pernah dan tak ada pengalaman langsung untuk mengajar secara online. Tapi saya lihat masalah ini sebagai satu ruang dan peluang untuk saya yang pertama mengembangkan diri. Lepas tu apa yang saya dah buat, saya applykan dia dalam kelas saya, PDPR saya atas online. Kali pertama memanglah kucak-kacir sikitlah. Kali kedua pandai sikit. Kali pertama saya masih ingat lagi. Saya tanya, dengar cikgu tak? Dengar tak? Tak ada, teacher tak dengar. Okey. Lepas tu keluar. Lepas tu masuk balik. Macam-macam kerana berlaku. Lepas tu dah pandai. Jadi bila saya dah pandai sikit, saya rasa apa yang saya belajar ni saya simpan saja, tak gunakan. Jadi saya rasa lebih ramai guru mungkin di sekolah saya ataupun sekolah-sekolah lain perlukan pengalaman dan kemahiran yang saya sedang dapat ini. Jadi saya pun beranikan diri, saya buat PLC di sekolah saya. Sampai 10 CD saya buat. Untuk membimbing guru-guru saya supaya mereka tahu menggunakan pengajaran proses aplikasi teknologi itu. Dan syukurlah ya, semua guru saya memang bagus daripada SMK Seri Bintang Utara, semuanya berjaya menggunakan Google Classroom, menggunakan apa yang dibekalkan oleh KPN dalam Delima dan gunakan Google Meet dan apa-apalah, mungkin Microsoft Team. Bagi saya guna Microsoft Team untuk PDP saya. Jadi di situ kita dapati sebagai tanggungjawab guru itu tidak terputus. Walaupun kita tidak dapat berjumpa dengan anak murid kita secara fizikal. Betul. Dan sebenarnya Hanif, kalau nak tahu, cikgu pun ada masuk di Road to Success SPM 2020 mengajar subjek chemistry. Jadi kepada murid-murid dekat rumah yang mungkin nak tahu macam mana cara cikgu mengajarkan, mereka boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Dan masa kita pun dah tak banyak dah Hanif dengan cikgu. Rasa macam tak puas, sebenarnya nak tanya banyak lagi, tapi mungkin lepas ni kita boleh undang cikgu Road to Success SPM 2021 pula cikgu untuk chemistry. Boleh. So hari ini tadi saya tunjukkan inilah kad raya digital berunsur kimia yang dibuat oleh anak murid saya. Ada video. Lepas tu di bawah ini semalam sebab nak datang NTV7 kan. Jadi saya pun pujuk-pujuk anak murid saya kata boleh tak you orang sukarela, saya tak paksa yang ni. Saya kata sukarela buat tak kad raya, bukan kad raya kad hari guru. Konsepnya sama dengan kad raya ni. Jadi ramai juga pelajar yang buatlah. Jadi inilah antara yang saya suka. Saya nak tunjukkan ini adalah pelajar bernama Grace ya. Dia ambil gambar-gambar saya buat PDPR. Gambar-gambar saya buat PDPR ni avatar saya book from home semua tu dia buatkan satu kad. Ini memang terharulah. Saya memang sukalah. Yes. Thank you teacher. Thank you Puan Lee dia kata. Okey. Cikgu Lee, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Kami sangat terinspirasi dengan segala pengorbanan yang cikgu lakukan. Selamat Hari Guru juga kita ucapkan. Selamat Hari Guru cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi saya ingin beri sedikit ucapan kepada
warga guru. Okey, Silakan, cikgu. sedikit silakan. Saya ambil daripada lagu guru Malaysia lah. Saya kata kita guru Malaysia berikrar dan berjanji tunai untuk menjalankan PDP, PDPR, apa-apa saja yang ada kaitan dengan anak murid kita, sekolah kita, kita tunaikan janji kita. Sama-sama kita memperkasakan pembelajaran digital di sekolah dan menjalankan PDPR, tak kiralah versi 2.0 ke 3.0 ke, dengan baiknya. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian hari ini. Semoga terus menjadi, orang kata, menjadi lilin yang menerangi anak-anak murid, kehidupan mereka. Baik, terima kasih Doktor, dan kepada anda yang berada di rumah, jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini, hanya disampaikan #terima kasih cikgu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي صباح الأصخري، أنا من جمهورية العراق. أحب أن أشكر أساتذتي وجميع الأساتذة في ماليزيا. لقد وضعتم بصمتكم عن طريق دروسكم الملهمة. جزاكم الله خير. أحبكم جميعا. Terima kasih cikgu. Kuzu Zampola, Niming Bewajin, Sonam Tenzin, Jugeka Bhutan Nali, Deleteri, Lopengi Nim Lalu, Lopengar, Namisame Katingatsu Junise, Junila, Namisame Ninja, the Tiwa is Junila, Prince. Hello, my name is Michael Obuya. I just want to take this opportunity to say thank you to the teachers all the way from London, England. Well, right now I'm in Bristol, but thank you to the teachers for all you've done and all you continue to do to make school great. Say thank you to the teachers, man. Thank you, Ryan. We appreciate everything you do for us. And there we go. Thank you, teachers. Hallo, ich bin Bettina aus Deutschland und möchte all meinen Lehrern ein herzliches Dankeschön senden. Danke für eure Ideen, eure Geduld und Energie. Vielen lieben Dank. こんにちは。私はマレーシアのマラカス市のヌルアシキンと申します。今日本の東京に住んでおります。今日この場を借りて今までお世話になった先生方たちに感謝の気持ちを伝えたいと思います。先生のご指導があったからこそ私が日本に留学することができて、今ここで頑張っております。すべて先生のおかげです。本当にありがとうございました。Bonjour, je m'appelle Annelie, je viens de Canada. Je voudrais remercier les enseignants malais d'avoir créé un avenir meilleur pour la jeune génération en Malaisie. Je vous aime, les professeurs. Terima kasih, cikgu.
perlukan air kan? Hidup. Tapi saya perlukan cikgu dalam hidup saya. Terima kasih cikgu. Sayang cikgu. Hashtag. Terima kasih cikgu. Wahai semua insan, takbir berkumandang akhir Ramadan, bersiap sedia pulang ke desa menyambut raya. Wahai semua insan, berjabat tangan bersama semua, minta ampun maaf pada mereka, jernihkan sengketa. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Wahai semua insan, ingat-ingat bila nak berbelanja, sedikit tak apa berpada-pada, syukuri nikmatnya. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, bersyukur seadanya. Hey, selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Okey, selamat Hari Raya. Kita ucapkan juga untuk pengetahuan ketika ini adalah cikgu, warga pendidik, betul? Daripada sekolah masing-masing. Selamat Hari Guru juga kita ucapkan. Selamat Hari Guru, cikgu. Ya, selamat Hari Raya. Terima kasih. Dan juga ucapkan selamat Hari Guru juga kepada seluruh guru-guru di Malaysia. Ya. Okey, betul. Ambil kesempatan betul. Tapi jangan balik dulu. Lepas ni ada satu lagi persembahan kan? Kita simpan dulu cikgu Riza dan juga rakan-rakannya. Sekarang ni kita ingin teruskan dengan
Kita ada yang specialnya hari ini, kita ada temu bual bersama bekas-bekas murid yang kita bawakan secara dalam talian. Jadi katanya kita ada berapa orang tetamu ni? Ada 5. Ada 5 orang daripada pelbagai latar belakang kan kita bawakan. Jadi kita jelmakan mereka. Kita ingin perkenalkan Encik Hafizi Fazli Bakar, Encik Megat Muhammad Daniel, Encik Mak Dasuki Samad, Raja Mukris dan juga Santesh juga ada bersama dengan kita untuk bawakan berkenaan dengan Cikguku Inspirasiku. Jadi kalau sudah bersedia, kita ingin dengarkan kisah-kisah mereka bersama dengan guru masing-masing. Okey, kalau macam Mira pun ada kisah dengan cikgu, betul Saya pun ada juga kisah saya. Sama juga, saya pun dengan cikgu sejarah juga. Sejarah juga? Awak pun sparring juga dengan cikgu sejarah juga? Sama juga. Sebab cikgu saya nak juga dapat A+ sejarah. Macam-macam lah ceritanya kan. Baik, kalau dah bersedia, tetamu-tetamu kita bersama kita di dalam talian untuk kita kongsikan kisah-kisah mereka. Jom kita jelmakan mereka. Ada 5 orang untuk bawakan kisah masing-masing. Kalau macam saya dulu tak minat sains. Tapi ada seorang cikgu sains ni, dia bagi saya selambak buku latihan untuk bawa balik dengan harapan cikgu tak minta banyak. Cikgu tahu awak ni jenis bersukan je. Kalau boleh lulus pun cukuplah sains ni. Saya dapat A. Wah, bukan lulus saja, A terus. Dan saya bawa untuk cikgu tu. Okey, dah bersedia dah? Ya, itu dia kita punya bekas-bekas murid kita hari ini. Bukan murid awak ke? Bukan murid kita. Cikgu, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hai, apa khabar? Ya. Selamat pagi. Okey, inilah dalam talian kan. Okey. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan kisah masing-masing. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kita nak mulakan dengan Raja Mukris terlebih dahulu. Raja Mukris, kalau boleh kongsikan, sebab antara yang mendapat perhatian adalah anda memberitahu tentang kalau bukan kerana cikgu, awak tak menjadi siapa awak sekarang. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu kisah tersebut. Silakan. Okey, ni pasal misi ni lah. Baru-baru ni saya masuk dalam IG Partner. IG Partner, jadi saya wife saya yang yang dapat tahu dalam IG Partner tu. Kata this must be your teacher, because sekolah menengah Tunku Kudin Raut Pahang. Jadi saya pun tengok, betul cikgu saya. Jadi cikgu ni, misi ni, dia mengajar saya account masa tu. Jadi pada kami ni, saya ni lahir tahun 1972. Jadi budak-budak yang lahir tahun 1972 pada tahun 1985 ke 1990 tu, dia kira kategori nakal yang nakal lah. Nakal betul lah. Jadi saya adalah mangsa-mangsa tu jugalah masa tu kan. Jadi kami ni cukup nakal. Kalau bunting sekolah tu, ini cerita yang sebenarnya lah, yang ikhlas bunting, tak pernah hadir ke sekolah. Sekolah ni adalah sesuatu tempat yang rasanya untuk bukan tempat kita masa tu, masa dekat tu. Jadi misi ni mengajar saya prinsip akaun, dan dia juga guru koperasi. Jadi kita ada beberapa kes-kes lah masa tu dekat sekolah, nakal macam-macam lah, tumbuk inilah, bergaduh lah. Masa tu zaman-zaman rock ni, kalau tak rock tak best lah, tak okey lah kena rock lah gitu kan. Dengan seluar ketatnya dengan apa lah semua lah. Jadi masalah disiplin sangat tinggi bagi saya lah masa tu. Jadi misi inilah antara cikgu, bukan antara cikgu, dia tak ramai sangat. Dia ada 2-3 orang cikgu yang sangat rapat dengan kita. Yang dia adalah antara yang maksudnya saya anggap dia inspired. Dia inspired kita. Selain dia mengajar kita, dia menasihatkan kita. Dia macam sebagai ganti mak lah. Ayah garang, mak garang masa tu. Jadi cikgu ni sebagai misinya adalah inspirasi. Jadi saya kalau ikutkan, kalau ikutkan sekarang tak ada tempat macam ni lah kot kan. Tapi dia ni sumber inspirasi kita, dan ramai juga kawan-kawan saya yang sewaktu dengan saya lah. Masa tu yang nakal yang apa je ni. Jadi kita cakap kategori student yang pelajar yang dia ada attitude, sangat ada attitude masa tu. Jadi banyak kes-kes disiplin, dan sampai kita juga masa dadah sangat kuat masa tu. Drugs sangat kuat. Kita masa tu bercampur dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kita nak sangat lebih muda, nak jadi lebih muda cepat. Walau kita masa tu sekolah menengah, kita nak tengok abang-abang yang umur
25 tahun, 26 tahun kita rasa macam bila aku nak jadi macam ni. Betul. Jadi bila kita nak jadi macam tu, dia akan dia punya circle of friends tu dah jadi macam tu lah. Ada sampai waktu ketika kita disyaki menagih dadah sebab kita berkawan dengan orang-orang tu. Jadi tak salah lah. Jadi kita kena gantung sekolah macam masa tu. Tetapi cikgu kami masa tu sangat bagus. Itu sebab saya masuk dalam partner punya tu. Saya cakap kalau tidak ada dia atau ada lagi 2-3 orang cikgu yang lain, saya takkan ada macam ni. Kes-kes disiplin. Dia sebagai mak kita pula dekat sekolah ni. Betul. Dia menasihatkan kita. Dialah yang sampai rambut ni misi tu dia pernah pegang kepala saya yang selalunya bapak kita je lah yang pegang kan. Cikgu ni. Kau kena buat betul-betul ni Chris. Kau kena jangan buat macam ni, ada nasihat-nasihat sebegitu kan. Jadi bila saya melihat dalam IG partner tu, jadi saya mengalir air mata sebab dia sangat presence dalam hidup saya. Present ada. Dan sampai sekarang lah Raja Mukris ya. Saya sampai sekarang lah maksudnya kesannya. Okey, itu satu perkongsian perkongsian yang sangat baik. Mungkin betul, sebab kita nak dengarkan juga perkongsian seterusnya daripada Santesh. Ya, murid-murid yang lain. Santesh. Santesh, selamat pagi. Santesh, jangan lupa untuk unmute mic. Okey. Kita tak dengar lagi lah Santesh. Manakah Amalina tu? Okey, sekarang okey. Okey. Baik, untuk Santesh pula kan. Kalau tadi kita dah dengar perkongsian daripada Raja Mukris. Kalau Santesh, saya tertanya, siapakah yang menjadi sumber inspirasi anda untuk mencipta lagu-lagu dalam bahasa Melayu yang sangat indah? Saya pun hafal juga ni Amalina ni. Nak nyanyi sekarang? Lepas ni jumpa lagu Syamira lah pula. Santesh, silakan. Ya, cikgu, first saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Ayah saya adalah cikgu muzik bagi saya. Dia yang praktiskan saya untuk nyanyi lagu, especially lagu Malay. So ayah saya dia start latihan daripada ajak lagu Elicats, lagu Datuk David Arumugam. So saya belajar dari my father lah. Dari sekolah rendah pun dah latihan nyanyian, macam latihan karaoke. Kalau ada sambutan Hari Guru pun saya dah nyanyi juga dekat sekolah. So dia start dari my primary school. Jadi maksudnya yang menjadi sumber inspirasi ataupun gurunya itu ialah bapanya sendiri. Betul Santesh? Yes. Santesh, macam mana perasaannya ada seorang bapa dan dalam masa sama dia juga seorang guru? Apa perasaannya tu? Nak ikut yang mana satu ni? Bapa ke cikgu ni? Overall dia ayah saya hero saya. Saya tengok dia macam satu hero sebab dia tahu saya punya all the things. Macam kalau saya buat benda yang tak baik, tak elok, dia akan betulkan benda tu dan banyaklah dia inspire sangat. Ayah saya inspire saya sangat. So saya tak suka ayah saya, dia walaupun abang Santesh masih bersama dengan kita? Ayah saya kasih sayang tu tak lain-lain, dia akan sama sahaja. Okey, Santesh itu kisahnya. Santesh, kita nak bersama dengan 3 orang lagi. Kita mulakan dengan Cik Hafizi Fazli yang kabarnya masa tu Cik Hafizi Fazli mungkin boleh angkat tangan bersama dengan kita. Ada tak? Ini Cik Hafizi. Ya, Cik Hafizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengarkan kami? Cik Hafizi, boleh dengarkan kami? Okey, tak apa, kita simpan dulu. Encik Megat ada bersama kita. Encik Megat terlebih dahulu. Baik. Encik Megat? Okey, tak apa. Kita simpan juga. Kita simpan dulu. Kita panggil tetamu seterusnya, Encik Mat Dasuki. Ya, saya. Okey. Okey, ada seorang. Okey, difahamkan sekarang adalah seorang jurutera, betul ya? Ya, betul. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Seorang jurutera awam. Ya, okey. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin boleh kongsikan pengalaman indah bersama dengan seorang cikgu sehinggalah menjadi seorang yang berjaya sekarang ini. Silakan.
Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, dan juga di kesempatan ini saya nak ambil kesempatan untuk minta maaf atas segala kesalahan yang saya telah lakukan pada ketika saya bersekolah dululah, terutamanya dengan cikgu di sekolah menengah. Kerana kalau ikutkan tak ada cikgu yang dimaksudkan ni, saya tak ada dalam kedudukan sekarang ni. Saya berjaya menjadi seorang jurutera dan menguruskan projek-projek pembinaan berstruktur, infrastruktur mega di Malaysia ni atas jasa baik seorang cikgu yang saya sangat kagumi, iaitu Cikgu Ustazah Sarmi saya panggil. Dia guru fizik saya. Dia mengajar dalam cara yang sangat mudah, sangat senang untuk kita faham. Walaupun pada mulanya saya kurang minat subjek fizik ni, tapi berkat pengajaran dan cara dia mengajar kita, terutamanya bila dikaitkan dengan alam sekeliling, saya jadi minat. Dan pada masa itu saya pelajar yang bermasalah, mempunyai masalah disiplin, terbabit dengan isu-isu sosial di sekolah dan pernah dibuang sekolah. Selama sebulan setengah saya tak bersekolah. Dan akhirnya saya merayu pada Jabatan Pelajaran Negeri dan saya dapat ditempatkan semula di sekolah lain. Tapi apa yang diajarkan oleh beliau tu saya pegang, dan saya masih ingat sampai sekarang ni bila topik yang dalam subjek fizik tu dia menerangkan tentang teori relativity, dan dia menerangkan tentang kalau saintis terkenal tu iaitu Albert Einstein, kalau dia masih hidup dan dapat meneruskan kajiannya sehingga selesai, mungkin kita sekarang ni telah ada mesin merentas masa ke masa hadapan ataupun ke masa silam. Itu kata-kata yang sangat memberi inspirasi pada saya untuk saya terus mengkaji dengan lebih dalam apa sebenarnya teori relativity ni. Daripada fizik tu cabang dia banyak, dan dekat situlah dia mencambah minat saya untuk saya menjebakkan diri dalam kejuruteraan, di mana sekarang ni saya bergelar jurutera awam dan telah 18 tahun menabur keringat untuk membangunkan pembangunan di negara kita dengan banyak-banyak projek lah. Tapi yang saya nak terima kasih sangat-sangat ialah dua orang guru ni lah, Ustazah Sarmi dan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat, dan juga Ustaz Abdullah Muhyiddin, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Di mana Ustaz Muhyiddin ni dia punya kaedah penerapan falsafah dia menerangkan tentang fastabiqul khairat. Iaitu saya yang ajar bermasalah ni terdengar sepotong ayat Quran macam tu jadi lembut hati dan terus berjayalah mengharungi hidup sampai sekarang ni lah. Wah, itu dia fastabiqul khairat ataupun berlumba-lumba mengejar kebaikan. Jadi itu berlumba-lumba membuat kebaikan. Ya, betul. Dan itu merupakan sedikit perkongsian lah bagaimana seorang guru yang mengajar fizik itu memberi impak yang sangat besar kepada dirinya sehingga boleh menggelar seorang jurutera yang berjaya. Sangat membanggakannya. Terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan. Kepada yang tetamu kita seterusnya, kita ada Megat juga bersama dengan kita. Cik Megat boleh bersama dengan kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin secara ringkasnya perkongsian sebab kita masa sangat mencemburui sekarang ni, perkongsiannya Cik Megat, silakan. Okey, nama saya Megat Muhammad Daniel. So saya merupakan bekas pelajar daripada SMK Sri Peling. So juga alumni daripada Universiti Teknologi Malaysia. So sekarang telah berkhidmat sebagai jurutera di salah sebuah syarikat kontraktor. Alhamdulillah. So apa yang saya cuba nak sampaikan hari ini ialah terima kasihlah kepada cikgu-cikgu, khususnya cikgu-cikgu yang telah membantu saya sehingga saya ke saat ini lah, sehingga berjaya lah. Kerana tanpa guru-guru, tanpa bimbingan diorang, mungkin saya bukan kat sini, mungkin saya kat tempat lain, macam itulah. Nama cikgunya kalau ingat, Cik Megat? Cikgu yang paling banyaklah memberi sumbangan daripada segi segala-galanya ialah cikgu di sekolah menengah dulu, cikgu admat saya, cikgu Khairul Fazli nama dia, dan juga di matrikulasi, masa tu di zaman saya matrikulasi, cikgu biologi saya nama dia cikgu Haliza. Dua orang cikgu ni banyak support saya daripada belakang sehingga saya. Ya, alhamdulillah.
Terima kasih banyak-banyak. Kita memang nak kongsi banyak sebenarnya tapi masa sangat mencemburui. Cik Afizi boleh berada bersama dengan kita sekarang? Tetamu terakhir kita Encik Afizi, silakan. Ya, Cik Afizi silakan perkongsiannya dengan ringkas. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum. Jadi selamat Hari Guru buat semua guru yang ada di Malaysia ni. So guru inspirasi saya sebenarnya ialah guru admit saya, Cikgu Lee Cheong Ti yang sekarang sedang bertugas di SM St. Peter Telipok, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi guru ni, Mr. Lee inilah guru yang berjaya ubah saya daripada takut matematik sehingga saya boleh matematik. Dan saya pernah gagal matematik tambahan 9/100. Tapi oleh kerana Cikgu Lee yang sangat berdedikasi dan memberikan inspirasi ini, alhamdulillah hari ini saya juga seorang guru matematik tambahan. Sudah bekerja 10 tahun. Hebatnya. Jadi selamat Hari Guru juga. Selamat Hari Guru kepada Cik Afizi. Sebab saya ada baca kisahnya. Katanya macam, Ji, kau bukan tak pandai tapi kau malas. Itu yang dikatakan oleh cikgu kan? Betul. Sangat memberi inspirasi. Terima kasih banyak-banyak. Kita minta maaf sebab kepada kelima-limanya sebab masa sangat mencemburui. Tapi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami berkongsi dengan kisah. Teruskan berkongsi sebab ini akan memberikan inspirasi kepada semua orang. Selamat Hari Guru kepada semua. Selamat Hari Guru kepada semua juga. Dan terima kasihlah kepada guru. Tanpa guru mungkin hari ini kita tak boleh mengira ataupun membaca. Jadi terima kasih kepada semua warga pendidik kami ucapkan. Ya, teruskan proses pembelajaran kehidupan ini. Kita nak tutup siaran, sampaikan hashtag terima kasih cikgu dengan persembahan terakhir daripada cikgu-cikgu yang handsome kan cakap bergaya di sana. Terimalah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Selamat Hari Guru. Selamat Raya. Perjalanan kehidupan di kiri kanan dugaan cabaran keseorangan menempuh ujian meneruskan perjuangan. Restu ayah bunda mencapai cita-cita. Usah putus asa, kelak kau berjaya membela nasibmu, masamu kan tiba. Keimanan, keyakinan, sinar cahaya penunjuk haluan. Walaupun payah kau harus tabah demi mencapai seindah impian. Takdir Maha Esa, restu ayah bunda mencapai cita-cita.